InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-31 daripada kitab hadis Adab Orang Mukmin Akhlak Milik Cermin, iaitu adab dengan guru ataupun adab berguru. Kita lihat pada matan hadis ini, Haddatsana Musaddad bin Musarhadin haddatsana Abdullah bin Dawud sami'tu Asim bin Raja' ibn Haywata yuhadditsu an Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda inni ji'tuka min madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghani annaka yuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakibi wa innal 'ulama'a warasatul anbiya' wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warasahul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Rawahu Abu Dawud. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud, aku mendengar Asim bin Raja' bin Haywah menceritakan daripada Dawud bin Jamil daripada Katsir bin Qais, dia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Dimashq. Masjid Dimashq ni di mana? Di Syria ya. Lalu datanglah seorang lelaki kepadanya dan berkata, faja'ahu rajulun faqala, wahai Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sebuah hadis yang sampai kepadaku. Ya, dia sanggup bermusafir dari Madinah pergi ke Syria ni semata-mata nak dapatkan satu hadis je. Ya, nak dapat satu hadis je, sanggup dia bermusafir jauh, jalan jauh, bahawa engkau meriwayatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Ya, bukan dia datang kepada Dimas itu semata-mata dia nak melancong ke ataupun dia ada urusan lain. Jadi kebetulan dia dengar ada sahabat Nabi Abu Darda kat situ, dia pun kata, alang-alang aku dah sampai, aku singgah jumpa Abu Darda lah, dapat satu dua hadis, okey lah tu. Tak, dia bukan pergi macam tu. Dia pergi bermusafir daripada Madinah ke Dimash ni, beribu kilometer ni, semata-mata nak dapatkan satu hadis sahaja. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak prihatin lagi tentang status hadis ni pun susah juga lah. Kita fikir tengok sahabat-sahabat punyalah nak dapatkan kesahihan sesuatu hadis, sanggup bermusafir beribu-ribu batu untuk sampaikan kepada kita tak? Kalau hari ni kita bermudah-mudahan dalam bab hadis ini, makanya kita pun cek balik lah. Ya, sebab yang kita ambil ni kalam Nabi SAW, perkataan Rasulullah. Baik segi amal ibadahnya, baik dari segi ya kehidupan, amalan kehidupannya tak, semua datang daripada Rasulullah. Jadi sahabat cukup teliti. Ya, bukan dia pergi ni habis RM5, tak, beratus ringgit, beribu ringgit habis. Dalam zaman tu lah, kalau hari ni pun sama lah, ya, beratus ringgit habis mata-mata nak dapatkan satu hadis. Jadi, dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda radhiyallahu anhu lalu berkata,
pernah dapat satu hadis, okey, aku bagi kau satu hadis ni. Aku mendengar. Jadi bila aku mendengar ini, maka kuatlah hadis tu. Sebab sahabat saya dengar daripada mulut Nabi SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang berilmu akan diminta keampunan oleh penduduk langit dan bumi, sehinggalah ikan yang ada di dasar laut. Penduduk langit malaikat lah, penduduk bumi ni orang yang belajar dengan dia, orang yang apa semualah dah doakan untuk walil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat walil muallimin wa muallimat, dah doa-doa orang-orang ni. Jadinya dia akan diminta keampunan oleh penduduk langit malaikat, penduduk bumi ni manusia, hinggalah ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim berbanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama dan seluruh bintang. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Dan para nabi, wa innal anbiya'a, tidak mewariskan dinar dan dirham. Lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi dia tak tinggalkan harta untuk umat dia. Ya. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Warasahul ilma. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bahagian yang banyak. Ya, siapa yang ambil dapatkan ilmu ni, maka dia telah dapat kelebihan yang banyak. Bila dia ada ilmu, pertama dia dapat selamatkan diri dia dari kejahilan. Kemudian dia dapat selamatkan diri daripada kesesatan. Ya, bila ada ilmu ni, orang nak tipu pun tak boleh. Sebab dengan ilmu tu menyelamatkan dia. Tak? Hadis riwayat Abu Dawud yang ke-3641. Hadis ini bersatu hadis sahih. Dalam hadis ini Rasul sebut kelebihan seorang alim berbanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama dan seluruh bintang. Beza jauh tu antara orang alim dengan ahli ibadah. Apa itu orang alim? Apa itu ahli ibadah? Kita kadang-kadang akhir zaman ni kita hanya ambil ilmu daripada ahli ibadah. Ya, bukan pada orang alim. Sebab pada kita pukul rata je. Ya, boleh cakap Arab sikit, boleh bunyi sikit, anak entah tu kira alim. Itu tanggapan kita. Sedangkan Rasulullah sebut beza antara orang alim dengan ahli ibadah. Ahli ilmu ni dia belajar ilmu lah. Baik bidang fiqh, tasawuf, apa saja bidang yang dia belajar. Dan belajarnya itu bertempoh. Belajar itu dengan cara berdisiplin. Maksudnya dia ikut disiplin ilmu. Itu ahli ilmu lah. Dengan dia banyak belajar tak, berguru. Ahli ibadah, kerja dia ibadah lah, semayang, dia amalkan zikir tu, buat zikir ni ahli ibadah kan. Itu. Dari segi ilmu dia kurang. Kemahiran ilmu, penguasaan ilmu dia kurang lah. Itu beza yang Rasulullah sebut. Orang alim ni macam bulan purnama yang terang. Ahli ibadah ni pun terang, tapi bintang. Bintang yang jauh juta-juta kilometer tu. Jadi, bezanya ialah ahli ilmu yang seperti bulan purnama, dia dapat kongsikan cahayanya dengan kita. Kita dapat ambil manfaat cahayanya itu. Tapi ahli ibadah, kita tak dapat ambil manfaat. Dapat tengok je lah. Dia dapat tengok. Jadi itunya, bila mana kalau akhir zaman, kita ambil ahli ilmu tu daripada ahli ibadah, itu jadi celau. Beza saya kata tadi tak. Kalau ahli ilmu dia belajar disiplin ilmu. Dia ada belajar dia. Tempohnya, dengan gurunya, disiplin. Bertahun-tahun seperti mana Imam Syafi'i sebut. Tulus zaman. Antara orang yang ada syarat untuk jadi orang talibul ilmi ni, menuntut ilmu ni, antara syarat dia ada 6 syarat. Antara yang ke-6 tersebut, tulus zaman. Tempohnya panjang. Okey, itu pertama nak terang yang tu. Yang kedua, kalau kita tengok hadis yang Bani Israel yang bunuh 99 orang. Okey. Pertama, bila mana dia minta fatwa daripada ahli ibadah. Tuan, saya dah bunuh 99 orang. Ada tak peluang untuk saya bertaubat? Disebabkan yang dia bertanya itu kepada ahli ibadah, maka ahli ibadah jawab apa yang dia tahu. Mengikut apa logiknya, apa zahirnya. Maka apa kata ahli ibadah?
Allah takkan ampunkan dosa kau sebab kau dah bunuh banyak orang. Berdosa besar kau masuk neraka kau. Jawapan tu betul tak? Logik akal betul. Logik akalnya betul lah. Takkan nak bunuh orang nak pergi syurga. Dah lah kau bunuh ni bukan seorang. Kalau bunuh seorang pun dah masuk neraka. Ni kau bunuh 99 orang. Ada tak peluang kau nak tobat? Tak ada. Engkau orang macam kau dia malah layak neraka sahaja. Jadi bila dia dengar jawapan begini, daripada seorang ahli abid, apa perasaan dia? Enggak apa. Alang-alang tak? Ya, aku ni memang dah ahli neraka, biar aku genapkan cukup 100 lah, aku bunuh dia terus. Sebab bertanya pada orang yang salah. Kan? Tapi lah hati dia takkan, dia fikir balik, takkan tak ada peluang langsung untuk aku jadi orang baik. Sebab aku memang berkeinginan nak jadi orang baik. Takkan ada peluang kan? Mesti ada satu ruangnya untuk aku menjadi mengubah diri aku menjadi orang yang baik. Ya? Dia jumpa dengan yang kedua siapa? Orang ilmu, ulama, orang alim, orang yang berilmu. Bila tanya pada orang yang berilmu ini, apa dia kata? Tuan, saya ni baru je saya genapkan pembunuhan saya yang ke-100. Ya, saya nak tanya Tuan, saya ni nak jadi orang baik, ada tak peluang untuk saya jadi orang baik? Apa ahli ilmu dia cakap? Ya, perbuatan bunuh tu memanglah salah, berdosa lah. Tetapi peluang untuk kau bertaubat tu ada. Lagi kau sungguh-sungguh nak meninggalkan perbuatan kejahatan kau, maksiat kau tu ada peluang. Tetapinya, ya, disebabkan persekitaran di sini tidak membantu engkau untuk berubah jadi orang baik, maka engkau kena berhijrah. Tengok jawapan orang berilmu. Nah, jawapan orang berilmu dengan jawapan ahli ibadah. Jadi kita akhir zaman ni duk ambil ilmu tak? Daripada ahli ibadah. Lepas tu kita dapat jawapan yang keras. Kita akan jawapan yang syadid. Jawapan yang tak ada tasamuh. Jawapan yang tak ada rahmah. Kan? Kerah yang jawapan dia tu tak? Jadi kita pun keliru. Ini ke Islam? Tak? Adakah ini ke Islam? Kalau kita nak tengok Islam di negara yang bukan yang di negara yang majoritinya bukan Islam. Bagaimana orang Islam sana bertoleransi dengan orang bukan Islam? Tak? Bagaimana kalau di barat, ya, orang bukan Islam diberikan Quran terjemahan untuk mereka baca. Dia bercerita pada tuan-tuan hari itu tak? Yang cerita pasal yang tiktokers yang masuk Islam. Kan? Dia baca Quran. Dan hari ni banyak orang kempen non-Muslim read the Quran. Kan? Sebab dapat jawapan daripada orang yang layak untuk memberi jawapan. Ya. Tapi bila bertanya pada orang yang tak layak untuk memberi jawapan, kita akan menerima jawapan yang sempit, jawapan yang syadid, jawapan yang begitu keras, jawapan yang tak ada langsung. Tapi bukan kita terfikir, orang bukan Islam pun terfikir, ini Islam ke macam ni? Ya? Nak compare dengan Rasulullah dulu lah, jangan tu tak memang lah, memang jauh beza lah. Hari ni kita cerita. Jadi daripada siapa kita ambil ilmu ni? Daripada siapa kita ambil ilmu, kita akan dapat ilmu tu macam mana. Ya, bertanya pada orang yang betul, insya-Allah kita akan dapat jawapan yang harmoni. Tapi bertanya pada orang yang tak betul akan menjadikan kita sempit, kita ni jumut. Ya, kita memandang semua orang tak betul, kita seorang je betul. Jadi tengoklah pada siapa kita ambil. Sebab Rasulullah sebut, bukannya ahli abid tak bagus, bagus. Tapi boleh ke dia seorang je lah. Ibadahnya ni buat tu boleh ke dia je lah. Tapi ahli ilmu ni, dengan ilmunya dia dapat memberi manfaat pada orang. Itu beza dia. Dan perbezaan itu bukannya perbezaan sikit, tuan-tuan, jauh beza tu. Bintang dengan bulan. Padahal pada kita orang awam, kita memandang sama je lah. Pada kita lah dia tengok. Kan? Kita tengok orang-orang yang alim dia cakap agama ni sama je pada pandangan kita. Sedangkan lain, tak sama. Berbeza. Kan? Sebab tu ahli ilmu ni, dia jawapannya itu ialah jawapan yang mengharmonikan umat. Itu ahli ilmu. Dia mengharmonikan. Bukan dia mengeruhkan lagi keadaan. Dia bukan menambah lagi luka yang ada, bukan. Dia tetap harmoni. Kan? Baik pada zaman ulama-ulama hebat sampai hari inilah. Mereka mengambil tindakan yang harmoni. Sebab perkataan mereka itu menjadi fatwa. Perkataan mereka itu menjadi hukum. Sebab tu Imam Nawawi, ya, pada zaman itu pemerintah minta fatwa kepada ulama
untuk mengeluarkan fatwa supaya mengharuskan kerajaan ambil harta rakyat untuk menampung perbelanjaan negara menghadapi peperangan. Kan? Ada perang lah. Jadi raja, pemerintah minta, khalifah minta fatwa. Semua ulama keluarkan fatwa, kata boleh. Tapi pemerintah tak puas hati lagi sebab Imam Nawawi ni seorang ulama yang hebat. Dia belum keluarkan fatwa. Kalau dia keluar fatwa ni, orang akan ikut habis lah. Maka dia minta pada dia, tuan, kan, minta keluarkan fatwa yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil harta rakyat, ya, dalam bentuk cukai lah, ya, untuk menampung perbelanjaan negara untuk menghadapi peperangan. Apa jawapan Imam Nawawi? Dia tak betul boleh, kan? Aku akan boleh keluarkan fatwa untuk memberikan kebenaran dengan syarat, dengan syarat, ya, pastikan pemerintah keluarkan dulu harta-harta yang wajib daripada harta-harta yang mana, well, dibelanjakan untuk tujuan yang tak apa-apa, ambil dulu. Sebab aku dengar dayang-dayang dia pun pakai tali pinggang rantai emas. Dalam dayang je pun, kan? Tapi dia boleh pakai emas yang besar tak. Kau ambil ni dulu, gadai dulu. Mana-mana barang-barang biasa yang tak, yang berlebihan, ambil jual dulu. Kau dah jual semua ni, makanya kalau perlukan harta rakyat, aku akan keluarkan fatwa yang mewajibkan pemerintah boleh ambil harta rakyat. Dengan syarat kau clearkan ini dulu. Barang-barang keperluan, kereta patut beli sebiji, beli 10 biji, contoh. Ya, perbelanjaan elang sepatutnya dia layak untuk dalam 10,000, dia bagi 50,000. Ya, contoh. Jadi clearkan ni dulu. Kalau kau boleh clearkan macam ni, aku akan keluarkan fatwa membenarkan pemerintah boleh ambil harta. Itu yang marah sangat tu, kan? Dia marah, dia kena buang negeri. Sebab apa? Menentang pemerintah dah. Apa dia kata? Tak ada masalah, aku keluar. Aku takkan balik ke sini selagi pemerintahan hidup. Dia mati, so aku balik. Alhamdulillah lah, dia pun dimakamkan di Syria, di Nawan, nama tempat Nawan, kan? Imam Nawawi tu, kan? Itu ulama, kan? Mengharmonikan keadaan, memberi teguran, kan? Itu kerja dia lah tu. Jadi ini yang Rasulullah sebut. Tapi bila mana kita ambil ilmu pada ahli ibadah, yang mana mereka ni hanya fokus dalam bab ibadah, tiba-tiba ditanya bab fiqah, kan? Kadang-kadang tersalah tanya, kadang-kadang jawapan yang diberikan tu memang bertentangan terus, kan? Tu saya kata cerita pada tuan dulu, kadang ada orang tanya lah, nak boleh tak kalau saya nak ambil makan riba, makan riba, kan? Boleh tapi jangan banyak, sikit boleh. Macam mana sikit boleh, kan? Maksud sikit tu apa? Contoh ni lah. Jadi jawapan tu mengelirukan, kan? Jawapan hukum. Jadi itu yang kenapa yang ditekankan. Ahli ibadah orang alim, ahli ibadah orang alim. Ya, sebab perbezaan yang besar. Cuma kita saja nampak macam sama, kan? Macam pokok apa? Yang pokok sirih dengan daun sirih dengan daun apa? Seduduk. Yang lebih kurang sama tu. Kaduk. Daun kaduk. Nah, orang yang dia memang dia kenal ni daun sirih ni kaduk dia. Yang lagi malang tuan-tuan, lalang dengan serai pun tak kenal. Dia menjam. Nah, lalang dengan serai pun dia tak kenal. Bagi pisau kau pergi ambil lalang, ambil serai 3-4 batang. Serai yang mana? Serai yang tu lah, yang daun hijau yang julur-julur tu. Okey. Dia pun dengan confident pergi belakang rumah. Dia potong 3-4 helai. Kecil sangat je cukup, aku ambil banyak lah. Ambil dengan bangga ni tak, berapa lagi ni lalang, kan? Itulah beza bila mana ada ilmu dengan tidak ada ilmu, kan? Itu beza dia. Nampak lebih kurang daun kaduk dengan daun serai, daun kaduk dengan sirih, lalang dengan serai nampak lebih kurang sama, tapi jauh beza dia, kan? Tu nak cerita tentang ni tadi ni nak bagi tahu ni, kan? Sebelum masuk beradab dengan guru ni, pengenalannya, guru atau pendidik disanjung dan dimuliakan kerana ilmunya. Kelebihan guru dan pendidik sering dibicarakan hingga pujangga. Turut mengibaratkan guru seperti bintang di langit. Tengok pujangga ni pun ambil pada hadis Nabi ni, kan? Patut memberi sinar lah dan menerangi kegelapan di lautan dan daratan. Bila hadis sebut dia bulan, kan? Dia sebut bintang. Justru seorang pengembara dikatakan akan tersesat jalan apabila bintang menghilang. Tadi gitu dia kata tadi, ya.
dia bersifat sementara. Demikian juga ibaratnya kehidupan manusia tanpa bimbingan guru akan kehilangan arah panduan, lalu akhirnya tersesat jalan. Perkataan guru atau pendidik di dalam bahasa Arab dinamakan al-muallim. Di dalam lisan Arab, perkataan al-muallim berasal daripada ilmu, al-ilmu, atau fi'ilnya alima. Ilmu adalah lawan bagi kejahilan, dan orang yang berilmu digelar sebagai ulama. Ya, jadi bersebut perkataan ulama itu dari segi definisi istilahnya pula ialah orang alim dalam bidang agama. Ya, bila sebut ulama saja kita dah set orang alim pakar dalam bidang agama lah. Adapun kalau lagi bidang lain kita akan sebut pakar lah. Ya, dia ni pakar dalam bidang astrologi, dia ni bidang kedoktoran, dia pakar. Kita tak sebut ulama. Ya, sebab ulama tu dia sinonim dengan ilmu agama. Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud orang yang mengajar, mendidik atau mengasuh. Pendidik atau guru di dalam Islam ialah sesiapa sahaja yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didiknya. Dalam Islam juga orang yang paling utama atau bertanggungjawab dalam mendidik adalah ibu bapa. Jadi ibu bapa ni guru pertama kepada anak-anak. Jadi kita tak sebutlah ibu bapa tu guru, sebab ibu bapa tu peranannya lebih besar daripada guru. Ya, bukan setakat mendidik, dia bentuk anak dia, dia ajar anak dia, dia disiplin anak dia di rumah. Ya, jadi budak-budak ni telah didisiplinkan. Kalau dulu-dulu begitulah, bila masuk menjelang maghrib lah, lagi matahari kadang dah terbenam, kau sampai rumah siap kau. Sampai rumah sebelum matahari terbenam. Sebab nak mandi-mandi lepas ni maghrib nak mengaji. Kan? Jadi dah di-set. Nak main bola ke, nak main apa pun, pastikan. Nah, dulu tanda, kalau saya main bola dulu, tanda nak kena balik bila nampak ada seorang pakcik ni, dia keluar pada rumah dia pakai baju Melayu, lagi masjid. Itu dah confirm kena balik. Jangan tunggu lagi lah. Nak tunggu lepas dia dah, memang kena lah. Kan? Itu dia punya penanda aras indikator dia. Dulu lah, memang kena budak-budak kalau main bola dulu, kalau pakcik tu dah keluar rumah naik motor pergi, jom balik, sudah. Surahallahul azim lah tu. Jangan duduk tangguh lagi dah. Sebab dah memang nak maghrib dah tu. Jadi kalau lambat kan kena. Ya, itu guru. Ya. Jadi ibu bapa di rumah begitu dah. Dia disiplinkan anak-anaknya demikian. Oleh itu, ibu bapa adalah pendidik utama dan juga yang pertama dalam diri seorang insan itu. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Maksudnya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari yang ke-1385. Bukan mak ayah yang menegakkan agama anaknya, tapi mencorakkan kehidupannya seperti kehidupan orang Yahudi, seperti kehidupan orang Nasrani, seperti kehidupan orang Majusi. Cara hidup tu cara hidup Yahudi. Beribu saja. Ambil hak orang tak apa, aku ambil hak orang tak apa, hak aku tak boleh ambil. Merampas hak orang, dia claim dia punya, dia panggil Yahudi. Tak? Nasrani sesat. Kan? Menjadikan sembahan-sembahan lain pula selain pada Tuhan sebagai sembahan. Sesat lah ni. Kan? Majusi pun sama. Kan? Jadi benda-benda macam ni. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maksudnya,
Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu beberapa darjat. Maksudnya Allah Ta'ala tinggikan darjat orang berilmu. Yang datang menuntut ilmu dengan orang yang berilmu tu, beza orang berilmu tu darjatnya dalam kalangan kamu tu. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jadi nak beritahu dalam ayat ni tentang para sahabat dengan Nabi Rasulullah lah. Ya. Jadi bila mana Rasulullah masuk, maka bagi ruang untuk baginda duduk nak sampaikan ilmu dah. Bagi peluang, bagi ruang. Jangan kita fikir sama je, sebab tak sama. Darjatnya berbeza. Dari sudut ilmu. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Maksudnya, tengok, Rasulullah sebut beza orang alim dengan ahli ibadah ni. Kelebihan orang yang alim dibanding dengan ahli ibadah adalah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kamu semua. Itu beza orang alim. Rasulullah letak kedudukannya seperti baginda. Sebab tu disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Orang alim ini, para ulama ini mewarisi Nabi, pewaris Nabi. Jadi bila sebut pewaris Nabi itu, ulama ini mestilah jadi ulama yang mengharmonikan ummah. Sebab Nabi-Nabi nak, Nabi-Nabi diutuskan mawa, mana datang memporak-perandakan ummah. Semuanya mendamaikan ummah, ajak ummah dekat pada Allah SWT. Semuanya ajak ummah ni masuk syurga Allah Ta'ala. Memandang semua orang sebagai orang yang berpotensi untuk masuk syurga Allah, tanpa mengkategorikan. Engkau tak layak, engkau layak, engkau tak layak, engkau layak. Ini bukan kerja para Nabi. Para Nabi bukan macam ni. Sebab itulah kenapa Rasulullah berdakwah pada semua orang. Kenapa Rasulullah tak selektif je? Tak payahlah ni Abu Jahal ni dah confirm neraka, tak payah. Dia ni tak payah kita bangkah dia. Ni Abu Lahab pun tak payahlah, ni dah confirm neraka ni. Apa lagi kita jumpa lagi buat apa tak? Tak. Tetap bagi dan melihat sebagai potensi untuk masuk ke syurga. Abu Jahal memang dia tak mati dalam keadaan beriman, tetapi anak dia Ikramah masuk Islam dan anak dia mati syahid. Sebab dakwah itu bukannya semestinya kita tembak pada ayah dia tu kan. Kalau kita terus hukum ayah dia ni tanpa kita sampaikan dakwah pada dia, paling kurang anak yang masuk Islam. Dakwah tu sampai dia juga. Jadi alhamdulillah lah, pada Abu Jahal tu musuh nombor satu Islam, tapi anak dia sendiri Ikramah tu masuk Islam, dah masuk Islam mati syahid pula tu. Ya, itulah Allah Ta'ala kemuliaan dah. Inilah kelebihan yang Allah yang Rasul sebut tadi. Beza orang alim dengan ahli ibadah, macam aku dengan orang yang paling rendah di antara kamu semua. Maksudnya jauh beza tuan. Ahli ibadah, orang alim. Jadi ya, kita dapatlah malam ni kita dapat satu info lah, bahawa saja tak sama, tak sama. Ahli ibadah lain, orang alim lain. Ya. Ahli ibadah dia untuk diri, untuk lepas diri dia. Orang alim dia sampai untuk semua. Sebab tu okey, kadang-kadang kita jumpalah orang ni lah. Ya, dia ni hidupnya sederhana, anak-anaknya semua berjaya, dia pun bagus sana, anak-anak tahfiz semua bagus dah, hafal Quran apa semua dah. Dia pun sihat, umur dah 80 tahun, sihat lagi dah. Boleh semayang lagi dengan relax, bukan semayang tak kursi dah, semayang berdiri, relax je sama orang. Kita pun tanya dia lah, ni, pakcik, Haji, apa amalan ni? Saya tengok Haji ni sihat dah 80 tahun, kok sihat lagi ni? Rezeki mencurah-curah kan? Dia duduk senang je ni, apa amalan ni? Apa amalan ni? Kita tanya dia lah. Ya? Kita tengok kadang-kadang, tengok orang tu meniaga bagus semua, apa amalan? Dia sebut apa amalan tu, kita dah tahu pada siapa kita bertanya. Apa amalan Haji ni boleh jadi macam ni? Oh, saya ni tak adalah buat apa, tapi saya memang setiap malam sebelum tidur saya baca ni, saya buat ni, saya buat ni, baca surah ni dah. Itu amalan saya. Okey. Jadi yang kita tanya tadi tu pada ahli ibadah lah. Sebab amalannya dia buat tu boleh kena seorang. Kita pun try buat, kan? Dapat tak? Tak dapat.
Kenapa tak dapat? Sebab kita tak sama macam dia. Ada benda yang dia buat Allah tak suka yang dia. Ada benda yang dia buat Allah tak suka dengan amalan itu. Macam kita pun sama. Ada amalan yang kita buat, kadang-kadang amalan itu Allah tak suka. Amalan yang baik. Kan? Setiap orang dia ada amalan-amalan yang tersendiri yang mana mungkin Allah tak suka dengan dia. Kan? Tak samalah. Jadi kita duk tanya orang ni kenapa dapat macam ni tak. Kita cuba buat macam dia. Tak dapat pun. Kenapa dia buat dapat? Dia lah tanda. Jadi kita cari satu amalan lah. Kan? Yang penting hati tu bersih dulu lah. Clear tak? Ada orang macam tu. Tapi kalau alim ini, dia akan menyampaikan ilmunya itu bersumberkan daripada hadis Nabi SAW dan amalan Nabi, amalan para sahabat ya, untuk sampai ke umat. Secara umumnya demikian. Ya, jadi ya, amalan-amalan ini kalau nak elak daripada azab kubur, bacalah surah Al-Mulk sebelum tidur tak? Yang kita buat selalu kan. Ya, jagalah solat sunat, jagalah solat fardu tu penting, nombor satu kena wahid kena jaga tak? Jadi kita faham yang ni, maka betul tu. Jadi beza. Kan? Kalau kita ambil ilmu daripada orang ibadah tu untuk dia seorang, boleh ke dia. Kita belum tentu dapat. Tapi kalau kita ambil ilmu pada orang alim, kita akan dapat manfaatnya itu. Dalam hadis yang sebut tadi, okay. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah tadi, radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahli samawati wal arda hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khairat. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan semua penduduk di langit dan di bumi, hinggakan semut. Tadi Rasulullah sebut ikan di laut kan. Ni ikan di laut asal di darat tak. Sehinggakan semut di sarangnya dan ikan di lautan pasti berselawat. Maksud selawat di sini ialah mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis ke-2609. Hadis ini bersatu hadis sahih. Ya, Rasulullah yang sebut kelebihan ni. Kan, orang yang berilmu, orang yang menyampaikan ilmu kan, ya, kelebihan dia kan, pertama penduduk langit doakan, penduduk bumi doakan, atau makhluk di daratan, Rasulullah sebut semut pun, ya, semut di sarangnya pun, ikan di lautan pun mendoakan kebaikan untuk dia. Okey. Keterangannya, tugas mengajar dan mendidik berkait rapat dengan peranan dan tanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak dan para remaja yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan karenah. Ya, setiap itulah Sayyidina Umar kata apa? Didiklah anakmu mengikut zamannya. Kan? Ikut zamannya, jangan ikut zaman kita. Kalau zaman kita dulu, zaman main gasing, zaman main pemadam, kan, zaman main gambar lah, tepuk lah. Zaman kita dulu lah, yang perempuan ni duk main beli anak patung, sarungkan baju tu zaman dulu punya. Hari ni dia tak ada macam tu dah. Ya? Hari ni semua pakai gadget. Kan? Gadget semua ni, semua mandang situ dah. Kan? Tapi dalam gadget itu dia ada manfaat. Boleh ambil ilmu. Boleh dapatlah lah YouTube tu, boleh belajar. Ada anak kawan saya tu seorang, anak dia seorang yang pendiam tapi suka belajar YouTube. Tapi mak ayah dah pening dah, anak aku duduk belajar YouTube je tak. Dia seorang yang cukup pendiam. Tapi rupanya satu hari bila umur dia 10 tahun, kan, dia speaking English tu sebiji macam Mak Saleh. Sampai dia pergi sekolah pun, kan, dia belajar pun, kan, dia speaking je tau. Ani ada heran, anak aku dulu tak macam ni. Sebab dia risau. Dia kata anak aku ni muridnya berkebutuhan khas ke? Kena masuk pendidikan khas ke? Sebab risau. Tak. Ayat yang tu. Boleh cakap fluence dan pronunciation yang betul, dia punya grammar dia semua. Dia pun heran tak? Ya. Ada orang dia ambil ilmu macam tu bermanfaat. Maksudnya ada manfaat dah. Banyak benda boleh ambil dalam tu. Saya selalu pesan, kalau nak murid saya pun saya pesan. Kalau di sekolah matematik katakan korang ni kalau belajar matematik kan, kadang-kadang tak faham cikgu nak ajar tak, balik rumah buka YouTube, kau tulis tajuk apa punya kau nak belajar tu. Kan? Dia akan ajar pun. Sampai boleh. Kalau tak boleh, rewind balik. Pusing balik. Tengok apa boleh. Memang boleh ambil dapat. Bukan kita kata tak bagus datang tu. Kan? Baik apa subjek pun hari ni. Kita dah ada orang kata dia boleh belajar tu direct yang mengajar kita kan. Tu.
Yang bagus lagi kalau YouTuber ni pula, dia sediakan satu ruang untuk tanya soalan. Jadi boleh tanya soalan pada dia kan. Maksudnya ada banyak manfaat. Tetapi bila mana dia buat, maksudnya tak dipandu kan, itu jadi benda tu tak benda manfaat. Ya. Kemudian jadinya disebabkan sistem pun dah berubah, zaman pun berubah, di bahu gurulah terpikul beban bagi menghindari anak muda daripada terjebak kepada penyakit sosial yang melanda remaja Islam hari ini. Dalam Islam terdapat beberapa martabat guru atau pendidik, iaitu yang pertamanya mudarris. Siapakah mudarris? Guru yang hanya mengajar mata pelajaran kemahiran mereka sahaja. Dia masuk kelas, dia ajar subjek dia lah. Dia tak relatekan dengan subjek lain. Hari ni kita dah ada EMK, elemen merentas kurikulum. Sistem lah. Elemen merentas kurikulum ni maksudnya kalau kau ajar dia sains, kau kaitkan dengan subjek lain. Terutamanya subjek sains, boleh kaitkan dengan agama cukup banyak. Belajar sains lah. Kamu tengok matahari, kamu tengok bulan. Bulan ini dia menumpang cahaya pada matahari. Begitulah dengan agama. Allah Ta'ala turunkan ilmunya itu kepada Nabi. Daripada Nabi turunkan ilmu itu kepada kita, umat kita. Cahaya bulan itu terang. Perumpamaan demikian. Kaitkan pula relate kajian Quran dengan hari ini. Banyak benda boleh kaitkan. Jadi kalau dia hanya mengajar subjeknya saja tanpa dikaitkan dengan subjek lain, dia hanya subjek yang dia ajar itu tanpa dikaitkan dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab, jadi budak boleh ke situ je lah. Jadi sama konsep di barat je lah. Cikgu dia mengajar itu je lah mengajar. Itu bab adab, itu kau punya hal peribadi engkau. Aku tak campur. Kerja aku mengajar je. Jadi tarah mudaris dia dah dapat. Yang keduanya mu'addib, guru yang membentuk adab atau sikap yang baik, iaitu membersihkan anak didiknya daripada adab yang buruk, su'ul adab. Mendidik anak didiknya dengan adab tarbiyah dan soleh serta bebas daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia bukan sekadar mengajar subjek, tapi dia juga mengajar adab pada anaknya. Dalam kelas, duduk cara duduk yang betul, cara bercakap dengan betul, tanya soalan yang betul, bagaimana cara nak menanya soalan. Kalau nak keluar daripada kelas, macam mana cara dia minta izin. Maksudnya dia bukan hanya mengajar subjek, dia juga mengajar adab. Yang ketiganya murabbi, guru yang mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiyah anak didiknya, mereka menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan beramal soleh. Bukan sekadar dia ajar adab, siap tanya lagi, subuh tadi siapa yang semayang, subuh tadi siapa yang tak semayang. Di rumah pada bulan Ramadan siapa yang puasa, dia akan tanya benda ni. Maksudnya bukan dia hanya dalam kelas, bawa pergi rumah tanya, di rumah kau semayang tak, di rumah kau mengaji tak. Itu bukan, itu taraf tinggi tu. Mursyid yang keempat, gurunya menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar. Bukan sekadar dia mengajar pada anak murid dia tentang adab, tentang akhlak, dia sendiri pun beradab. Tak pergi belakang store bakar kimian. Tak. Masuk kelas, budak bau. Cikgu macam rokok ni. Kamu ni. Dengan saya ambil ilmu cukup, yang tak baik jangan ikut. Ada orang macam tu tak? Dengan saya ambil ilmu saya cukup. Saya punya tu yang ikut saya punya tu yang ikut. Dia macam mana bau kemian, bau kan, dan masuk kelas rupanya dia pergi belakang store. Jadi dia sekadar mengajar, maksudnya contoh tak baik saya ikut lah. Ambil ilmu cukup. Ni pun kita tak nak macam ni Dan yang kelima yang paling tinggi ni, al-mu'allim, guru yang bukan sekadar mengajar mata pelajaran, tapi mereka turut menyampaikan ilmu-ilmu lain. Dan dalam ilmu tu dia selitkan, ilmukan, ajar lagi. Jadi budak tu dalam status nama subjek sains, tapi dah macam jadi ustaz pula. Sains ada dalil ni semua tu. Tapi bukanlah kita nak usahakan semua. Tak, dia menyebabkan hilang fokus, tak juga. Tapi just lagi tahu, dan kalau kamu nak tahu, kamu rujuk ke surah ni tentang proses kejadian manusia. Kalau kamu nak tahu, kamu buka surah Al-Hajj ayat yang kelima. Itu cerita lebih detail. Kamu akan tengok ayat Quran. Jadi budak tengok seronok dia sains tu. Ingat belajar sains saja tak, ada ilmu agama selitkan dalam tu budak. Jadi budak pun seronok kan. Jadi contoh kita berhenti dekat ni dulu sebab perbahasannya panjang tu yang melihat ni tu. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk kepada beberapa adab, adab murid terhadap guru. Wallahu taala alam.